Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Kami daripada kumpulan 3, kami hari ini akan membentangkan ataupun membincangkan tajuk tentang kepentingan mempelajari sirah. Baiklah, sebelum tu saya akan memperkenalkan dulu panel ataupun ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama iaitu Lutfil Hadi bin Muhammad Bakri, yang kedua iaitu Muhammad Luqman Taqiyuddin bin Abdullah Sani, yang ketiga iaitu Nur Syahirah binti Adnan, yang keempat iaitu saya Intan Kherdaya binti Tariq, yang kelima iaitu Nurin Amalin binti Muhammad Hamsin, dan yang terakhir iaitu Nurul Amani binti Syahamin. Okey, baiklah. Baiklah, topik yang akan dibincangkan iaitu kepentingan mempelajari sirah. Okay, jadi dekat sini saya akan tekankan ataupun kaitkan apabila kita mempelajari sirah secara langsung ataupun tidak, kita akan melahirkan rasa cinta terhadap Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi dekat sini saya akan datangkan satu hadis yang mana hadis ini amat berkait rapat dengan topik iaitu bila kita mempelajari sirah, ianya akan membawa kepada cinta Rasul. Hadisnya berbunyi begini. Seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, bilakah akan berlaku hari kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, apakah yang telah engkau sediakan untuk hari kiamat? Maka lelaki itu pun menjawab, aku tidak menyediakan apa-apa melainkan aku mencintai Allah dan juga Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah pun bersabda, di akhirat kelak nanti engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ini jelas menunjukkan bahawa bila seseorang hamba itu dia mencintai Allah dan juga Rasulnya, yakni dia akan menjadi orang yang tergolong di dalam orang yang masuk ke dalam syurga. Okay. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang sebenarnya apa kelebihan kalau kita mempelajari sirah, terutamanya sirah Nabi. Jadi yang pertama iaitu ianya dapat memudahkan kita memahami dan juga menghayati isi kandungan ayat Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut? Jadi contohnya bila kita mempelajari sirah Nabi, yakni biodata Nabi, sejarah perjuangan Nabi, jadi penghayatan sirah tersebut dapat memudahkan kita memahami dan juga menghayati kandungan kitab suci Al-Quran, serta ianya juga dapat merasai kemanisan ayat Al-Quran tersebut. Ini kerana terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kejadian dan juga peristiwa yang telah dialami oleh Rasulullah dan bagaimana Rasulullah menghadapinya. Jadi apa yang sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan merasai kemanisan ayat Al-Quran? Okay, jadi contohnya kalau kita lihat dalam kehidupan seharian kita, kita kan baca Al-Quran dan Al-Quran tu ada tafsir di sebelah, ada tafsiran dia. Jadi selalunya orang hanya akan mengetahui maksud Al-Quran secara fizikal, tak tahu secara tersurat. Jadi bila kita mempelajari sirah, kita akan dapat memahami, sebenarnya kita akan memahami isi yang terkandung di sebalik isi tersurat tersebut, ataupun juga boleh dikenali sebagai asbabun nuzul, sebab-sebab ayat tersebut diturunkan. Jadi daripada perkara tersebut kita akan dapat merasai kemanisan ayat Al-Quran dan insya-Allah kita juga dapat mengaplikasi dalam kehidupan seharian. Jadi itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Lutfi. Okay, kita beralih pula kepada kebaikan mempelajari sirah yang kedua, iaitu seluruh manusia dapat menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan ataupun role model yang paling utama dalam aspek kehidupan kita. Tak kisahlah dari segi apa, dari segi jasmani, rohani, fizikal kan, sebab menjadikan kehidupan Rasul ni
sebagai ikutan tanpa ragu dan syak. Kalaulah seseorang manusia tu boleh menjadi role model lengkap dalam setiap aspek kehidupan, saya percaya kita tak akan menjumpainya selain daripada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah Nabi kita, walaupun orang musyrikin ngejek dia, ludah kat dia kan, macam-macam buat kat dia, dia tetap senyum. Dia tetap senyum, kan? Ha. Kita boleh ke? Kita boleh ke? Guys, tak boleh. Kan? Sekuat mana pun kita tetap mempunyai limit kesabaran. Tapi Nabi Muhammad sungguh sempurna. Walaupun orang buat apa, buatlah apa-apa pun, dia tetap senyum. So, oleh sebab itulah Allah telah menyifatkan Nabi Muhammad ni sebagai qudwah hasanah. Ataupun maksud lain dia, contoh tauladan lah bagi seluruh manusia. Allah bagi title ni, kan, dekat Nabi Muhammad seorang je. Nabi lain tak ada. Nabi Muhammad seorang je dapat title ni. Sebab dia adalah satu-satunya manusia yang paling sempurna di bumi Allah ini. Maksum lah orang bilang, maksum. Okay? Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Susah kan nak sebut tu. Okay, itu saja daripada saya. Kita beralih kepada poin yang ketiga. Dipersilakan pembentang seterusnya. Okay, boleh teruskan Amani? Seterusnya, memahami kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memahami syakhsiah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat hidupnya dan suasana yang dialami dalam hidupnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengetahui, kita perlu mengetahui pengorbanan Nabi, sirah Nabi, dengan bagaimana Nabi menghadapi rintangan nak tegakkan agama Islam, nak tegakkan kebenaran kepada umat-umatnya. Dengan menghayati syakhsiah yang kehidupan ini dapat menguatkan keyakinan kita bahawa Nabi Muhammad sesaja pintar di dalam kalangan kaumnya, bahkan telah dibantu oleh bantuan wahyu yang telah diturunkan padanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Apabila kita mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, pesuruh Allah, maka kita tahu bahawa kita diperintahkan untuk mengikut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah ia lebih mencintai itu daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW dikurniakan oleh Allah sebagai seorang insan yang memiliki cinta agung yang tulus dan sejati terhadap umatnya. Oleh itu, kita perlu mencintai Nabi sebagaimana Nabi mencintai kita. Selain itu, ia juga akan menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad atas dasar ilmu. Kita tahu kenapa perlu mencintai Nabi dan bukannya atas dasar semata-mata mengikut tanpa sebab. Contohnya macam bila kita macam kita kena ikut Nabi, kita kena tahu kenapa kita perlu sayang Nabi, cinta Nabi. Mencintai Nabi atas dasar ilmu merupakan kecintaan yang dituntut oleh syarak. Apabila kita mencintai Nabi, mengikut apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, dengan izin Allah kita akan beroleh syafaat di hari akhirat kelak dan dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama Nabi. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya.
Okey, kepentingan untuk mengetahui sirah Nabi. Yang keempat adalah menghargai pengorbanan Nabi SAW. Cinta akan Rasulullah SAW dengan mempelajari sirah, kita dapat melihat betapa besarnya pengorbanan Nabi dalam menyampaikan dakwah. Pelbagai rintangan, cabaran, tomahan dan cacian yang dilemparkan oleh musyrikin kepada baginda, tetapi ianya langsung tidak memutuskan semangat baginda untuk terus memperjuangkan Islam. Tanpa kita sedar, dengan rintangan yang dihadapi dahulu oleh baginda SAW, mengalirlah darah Islam dalam diri kita sekarang. Penyebaran Islam yang meluas di muka bumi ini bermulanya dari semangat baginda yang mencintai agama Allah. Selain itu, kita juga tidak boleh menafikan penyebaran Islam sekarang adalah dengan perjuangan para sahabat yang mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah. Maka tanpa ikatan cinta para sahabat terhadap Rasulullah, cinta Rasulullah terhadap umat dan agamanya, maka berakhirlah cinta, kerana tanpa cinta tiadalah pengakhiran yang indah. Saya akan bagi seterusnya kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Amalin untuk pembentangannya sebentar tadi. Kebaikan mempelajari sirah yang kelima ialah kita dapat melihat Nabi sebagai pendakwah Islam yang terbaik sekali. Beliau menjadi contoh tauladan yang paling baik kepada pendidik, yakni seperti kita yang bakal menjadi guru dan juga pendakwah Islam yang dalam mendidik dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Rasulullah SAW adalah seorang guru, pemberi nasihat dan pendidik yang tak kenal erti jemu. Baginda Nabi telah mencuba pelbagai cara yang berkesan untuk menyampaikan dakwahnya. Seperti yang kita tahu, Nabi SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Pada awal kegiatan dakwah baginda, yakni dalam 3 tahun pertama, baginda berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan hanya melibatkan ahli keluarga terdekat sahaja. Dengan harapan ahli keluarga terdekat tidak akan membongkarkan ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti yang telah disebut oleh pembentang yang lain sebentar tadi, bahawa Nabi SAW tetap tersenyum walaupun dicaci dan dihina, dilempar batu, diludah oleh penolak dakwah baginda. Tetapi itu tidak mengapa kerana dakwah baginda telah berjaya sampai kepada kita. Buktinya ialah sekarang kita memeluk Islam berkat daripada dakwah Nabi SAW yang tidak jemu dan tidak berhenti walaupun telah disakiti dan dihina oleh rakyat sendiri, oleh bapa saudaranya sendiri, oleh warga negaranya sendiri. Antara cara Rasulullah SAW berdakwah ialah dengan berhikmah, qudwah hasanah, meraihkan perbezaan serta memberikan analogi. Jadi kita perlulah mencontohi cara-cara baginda SAW berdakwah. Saya teruskan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, untuk kepentingan yang keenam, mempelajari sirah dapat memupuk rasa kecintaan manusia terhadap Rasulullah SAW. Melalui penghayatan sirah nabawiyah, kita dapat melihat dengan lebih mendalam hikmah berlakunya sesuatu perkara itu. Hal ini secara tidak langsung dapat menguatkan lagi keimanan, keyakinan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebagai contoh, melalui penghayatan kita dalam sirah nabawiyah, kita semua maklum dan tahu bahawa penurunan wahyu itu berlaku ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Dan
kenapa Allah mengambil masa 40 tahun untuk menurunkan wahyu? Kenapa tak lebih awal? Sebab kalau lebih awal kan boleh lagi ramai manusia yang dapat memeluk Islam. Tapi bila kita lihat hikmahnya, kenapa Allah pilih Nabi Muhammad terima wahyu ketika berumur 40 tahun? Sebabnya dalam tempoh 40 tahun itu Allah ingin sempurnakan sifat Rasulullah. Macam mana Allah sempurnakan sifat Rasulullah ni? Sebagai contoh, ketika Rasulullah berumur 37 tahun dalam peristiwa perletakan Hajarul Aswad, Rasulullah telah pun dilantik untuk meletakkan Hajarul Aswad itu di tempat asalnya. Seperti yang kita maklum, dalam peristiwa ini peperangan hampir tercetus disebabkan berlakunya pertelingkahan antara kaum untuk menetapkan siapa yang layak untuk letakkan Hajarul Aswad itu di tempat asalnya. Peperangan hampir berlaku dan akhirnya mereka telah memilih Rasulullah SAW untuk meletakkan Hajarul Aswad itu. Kenapa? Sebab mereka mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada Rasulullah dan mereka memandang Rasulullah ini sebagai manusia yang sangat mulia dan layak untuk meletakkan Hajarul Aswad itu. Jadi disebabkan kepercayaan mereka yang tinggi kepada Rasulullah, maka penerimaan wahyu ketika baginda berumur 40 tahun, penerimaan wahyu itu akan lebih diterimalah oleh orang ramai. Jadi kesimpulannya, sekiranya kita betul-betul menghayati sirah nabawiyah dan kita lihat hikmah berlakunya setiap kejadian itu, pastinya rasa kecintaan kita kepada Rasulullah itu akan lebih mendalam. Sekian daripada saya, seterusnya saya sambung kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah. Jadi sebenarnya sudah demikianlah kita punya kami punya perbincangan untuk topik kepentingan mempelajari sirah yang mana ianya dapat melahirkan cinta kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi seterusnya bersempena dengan bulan kelahiran Rasulullah, kami nak mungkin buat kuis sedikit untuk refresh kembali dengan sirah Rasulullah. Jadi untuk soalan yang pertama, sedia yang semua? Kenapa Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah? Siapa nak jawab? Izinkan saya menjawab. Okey, boleh. Saya rasa jawapan dia bersukaria. Bukan. Mengawal kuasa takbir? Bukan. Jawapan dia meneruskan penyebaran Islam. Okey, Alhamdulillah, betul. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey, berapakah bilangan semua pedang Rasulullah? Siapa boleh jawab? Izinkan saja untuk menjawab. Okey, boleh. Bilangan semua pedang Rasulullah, saya rasa 9 bilah rasanya. C. Ya, betul ni. Okey. Ya, betul. Tengok jawapan dia. Okey, betul. Seterusnya. Okey. Ketika berumur 4 tahun, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh seorang malaikat lalu dibelah dadanya dan dicuci hatinya dengan air zam-zam. Soalannya, siapa ayat tersebut? Izinkan saya untuk menjawab. Okey, Jawapannya adalah Malaikat Jibril. Dan saya rasa ada sedikit pembetulan untuk soalan tu. Bukan 4 tahun tapi 5 tahun. Oh, okey. Jadi jawapan dia Malaikat Jibril. Dan pembetulan ketika berumur 5 tahun. Okey, soalan seterusnya. Siapakah nama bapa saudara Nabi Muhammad SAW yang diamanahkan oleh Abdul Muttalib untuk menjaga baginda SAW? Izinkan saya menjawab. Okey, boleh. Jawapan dia A, Abu Talib. Okey, betul. Tahniah. Soalan seterusnya lagi, berapakah bilangan anak Nabi SAW bersama isterinya Sayyidatina Khadijah? Izinkan saya menjawab.
Boleh, tapi boleh bagi penerangan sikit tak untuk soalan ni? Boleh. Okey. Anak Nabi SAW mempunyai 7 orang. Tapi bersama isterinya Saidina Khadijah adalah 6 orang. Satu lagi anaknya bersama Maria Al-Qibtiyah. Bermaksud anak Nabi bersama Siti Khadijah adalah 6 orang. Okey. Terima Terima kasih. kasih. Okay. Soalan last sekali. Dah dapat jawapan. Okey. Di manakah ibu Nabi wafat dan dikebumikan? Iaitu di Abwa, yang mana satu perkampungan di Madinah. Okay, jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Minta maaf atas segala kekurangan dan kami harapkan daripada perkongsian kami ini akan memberi manfaat kepada masyarakat, kepada semua orang, insya-Allah. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Nanti